A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Berilah kami petunjuk di dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu sekali lagi dalam sesi kita pada hari ini dalam kita mengupaskan hadis-hadis daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan taharah, dalam bab berkaitan dengan bersuci. Hari ini insya-Allah taala kita nak bahaskan hadis yang ke-8 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sebagai mukadimah, izinkan saya baca terlebih dahulu hadis ini dalam bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya sebelum kita keluarkan pengajaran-pengajaran yang boleh diraih daripada hadis ini. Hadisnya berbunyi, An Amri bin Yahya Al-Mazini an abihi qala syahidtu Amra bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma' fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi min at-taur. Faghasala yadayhi thalathan. Thumma adkhala yadahu fi at-taur. Famadmada wastanshaqa wastanshara thalathan bi thalathi gharafat. Thumma adkhala yadahu فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر. Terjemahan hadisnya adalah daripada Amr bin Yahya Al-Mazini daripada ayahnya yang mengatakan, dahulu aku menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah meminta dibawakan segayung air, kemudian dia mempraktikkan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencurahkan air daripada gayung pada kedua-dua belah tangannya dan membasuh kedua-dua tangannya itu 3 kali. Lalu dia masukkan tangannya ke gayung untuk mencedok air, kemudian berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsyar 3 kali dengan menggunakan 3 gayung air. Selanjutnya dia memasukkan tangannya ke gayung dan membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian dia memasukkan kedua tangannya ke gayung dan membasuh tangan tersebut sampai kedua-dua siku sebanyak 2 kali. Kemudian dia kembali masukkan tangannya ke gayung untuk mengambil air, lalu mengusap kepalanya dengan melurut rambutnya ke depan dan ke belakang menggunakan kedua-dua belah tangannya sebanyak 1 kali sebelum membasuh kedua-dua kakinya. Dalam suatu riwayat, dia bermula dengan mengusap bahagian depan kepalanya, kemudian menariknya ke bahagian tengkuk, lalu dia kembalikan hingga ke tempat dia bermula. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami dan kami mengeluarkan air kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bekas perak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang panjang yang baru saya bacakan tadi adalah hadis berkaitan dengan para sahabat, salah seorang daripada sahabat Nabi yang menunjukkan cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada sesi yang lalu kita bahaskan hadis yang ketujuh. Pada sesi hari ini kita bahaskan hadis ke-8. Pada sesi yang dahulu ataupun pada sesi yang minggu lepas, hadis yang ketujuh juga menceritakan tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ketujuh yang kita pernah baca sebelum ini digambarkan ataupun diceritakan, ditunjukkan cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan cara wuduk tersebut adalah khalifah yang ketiga, iaitu Saidina Uthman radhiyallahu an. Adapun pada hadis ke-8 juga menunjukkan tentang cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dilakukan ataupun diajarkan oleh seorang sahabat yang berbeza yang bernama Abdullah bin Zaid. Jadi dalam hadis ini kita nak pecah-pecahkan sentence by sentence, ayat by ayat, dan kemudian kita nak keluarkan apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh diraih daripada hadis ini. Kita mulakan daripada permulaan hadis ini, daripada Amr bin Yahya Al-Mazini, daripada ayahnya yang mengatakan, dahulu aku menyaksikan Amr bin Abu Hasan bertanya pada Abdullah bin Zaid tentang wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat dalam sentence yang pertama ni, ada beberapa individu yang disebutkan. Pertama adalah Amr bin Yahya Al-Mazini, kedua adalah ayahnya, ketiga adalah Amr bin Abu Hasan, keempat adalah Abdullah bin Zaid. Kan? Jadi kata para ulama kita, Amr bin Yahya Al-Mazini adalah salah seorang perawi yang dipercayai, yang mana diriwayatkan hadis ini daripada ayahnya. Jadi ayahnya bernama Yahya. Kan? Jadi kalau anak dia tadi adalah Amr bin Yahya, maka ayahnya adalah Yahya. Salah seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Apakah dimaksudkan tabi'in? Tabi'in adalah mereka-mereka yang tidak sempat, tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya ataupun namanya adalah Yahya, dia mengatakan dahulu aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Kata para ulama kita, Amr bin Abi Hasan ini merupakan salah seorang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Amr bin Abi Hasan ini, dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zaid ditanya oleh Amr bin Abi Hasan tentang wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan sentence yang pertama ini, ayat yang pertama ini, dia menunjukkan kepada kita tentang kesungguhan bagaimana para ulama kita yang terdahulu daripada kalangan para sahabat, daripada kalangan para tabi'in, mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui cara ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hadis tersebut. Maka Abdullah, iaitu Abdullah bin Zaid, minta dibawakan segayung air. Minta dibawakan segayung air, kemudian dia mempraktikkan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zaid ini ketika mana ditanya tentang cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun minta segayung air, bekas air, kemudian dia tunjukkan dengan perbuatan bagaimana cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pengajaran yang kedua yang penting daripada hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu metod kan dalam kita mengajarkan, mendidik orang lain adalah dengan menunjukkan melalui perbuatan. Kita menunjukkan melalui demonstration. Kan kadang-kadang kita akan lihat bila ditunjukkan dengan demonstration lebih senang faham, kan lebih senang untuk difahami oleh audience kita, oleh anak-anak murid kita. Sambungan hadis itu, dia mencurahkan air daripada gayung pada kedua-dua belah tangannya dan membasuh kedua-dua tangannya itu 3 kali. Jadi dia dekat sini berbalik kepada Abdullah bin Zaid yang menunjukkan cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Zaid ketika mana dia mula berwuduk, pertama sekali yang dia basuh adalah dia basuh kedua tangannya 3 kali. Ini pernah kita sebutkan pada sesi minggu lepas, iaitu dalam permulaan wuduk, antara perkara yang digalakkan, antara perkara yang disunatkan adalah kita membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Dan kita pernah bahaskan, kedua tangan yang kita masukkan dalam permulaan wuduk adalah kedua pergelangan tangan kita. Kan? Pergelangan tangan kita, kita basuh sebanyak 3 kali. Sambungan hadis tersebut, lalu dia masukkan tangannya ke gayung untuk mencedok air. Kemudian berkomor-komor
beristinsyak dan beristinsyar 3 kali dengan menggunakan 3 gayung air. Jadi selepas Abdullah bin Zaid dia basuh tangan hingga ke pergelangan tangan, kemudian dia lakukan beberapa lagi perkara, iaitu dia berkomor-komor, kan, masukkan air ke dalam mulut dan juga dia memasukkan air ke dalam hidung. Beristinsyaq. Jadi istinsyaq adalah masukkan air ke dalam hidung. Istinsyar adalah keluarkan air daripada hidung. Di dalam this particular sentence ada 3 perkara yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid mencontohi Nabi SAW. Pertama adalah berkomor-komor, kedua adalah masukkan air ke dalam hidung, dan ketiga adalah keluarkan air daripada hidung, kan? Dan juga keluarkan air daripada mulut. Kan? Jadi hadis ini menegaskan kepada kita, dia support, menyokong hadis yang sebelum ini mengatakan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berwuduk adalah dengan berkomor-komor, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air daripada hidung. Sambungan hadis tadi, selanjutnya dia memasukkan tangannya ke gayung dan membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian Abdullah bin Zaid dia mulakan untuk membasuh muka ketika berwuduk. Sebagaimana kita pernah tegaskan, membasuh muka ni ulama kita bersepakat dia termasuk dalam perkara yang diwajibkan di dalam wuduk. Tidak sah wuduk seseorang kalau sekiranya tidak membasuh muka, dan dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke gayung dan membasuh tangan tersebut sampai kedua-dua siku sebanyak 2 kali. Kemudian selepas dah basuh muka sebanyak 3 kali, Abdullah bin Zaid dia masukkan airnya ke dalam gayung, ke dalam bekas, kemudian dia basuh kedua tangannya hingga ke siku sebanyak 2 kali. Dia basuh tangan kanan dulu hingga ke siku sebanyak 2 kali. Sama juga dengan tangan kiri hingga ke siku sebanyak 2 kali. So di sini timbul satu persoalan, Ustaz, kan bukankah yang kita belajar kalau nak ikut betul-betul sunnah Nabi SAW adalah dengan membasuh tangan 3 kali sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis yang sebelum ini. Jadi suka kita katakan kepada antum yang kata para ulama adalah membasuh 3 kali adalah yang paling afdal, yang paling sempurna. Jadi dalam wuduk yang paling sempurna adalah dengan kita membasuh anggota kita 3 kali. Tetapi hadis ini menunjukkan kepada kita juga, kalau kita nak basuh 2 kali juga, itu juga adalah dibenarkan. Bahkan kata para ulama kita, kalau kita nak basuh sekali, itu juga adalah dibenarkan. Cuma yang paling sempurna adalah dengan kita membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian dia kembali masukkan tangannya ke gayung untuk mengambil air, lalu mengusap kepalanya dengan melurut rambutnya ke depan dan ke belakang, menggunakan kedua-dua belah tangannya sebanyak 1 kali. Jadi selepas dia basuh tangan kanan dan tangan kiri, Abdullah bin Zaid dia ambil air, kemudian dia usap kepala. Kan? Kita tunjukkan pada minggu lepas adalah daripada depan, kan, kita usap ke belakang, dan daripada belakang kita usap ke depan. Dalam hadis ini secara jelas disebutkan sebanyak 1 kali saja. Jadi Abdullah bin Zaid ketika mana dia mencontohi cara wuduk Nabi SAW, dia mengatakan yang hanya disapu sebanyak 1 kali. Yang kita maksudkan dengan 1 kali adalah 1 kali daripada depan ke belakang dan daripada belakang ke depan. Itu dianggap sebagai 1 kali. Sebelum membasuh kedua-dua kakinya, jadi selepas dia mengusap kepala, Abdullah bin Zaid dia membasuh kedua-dua kakinya, iaitu kaki kanan dan kaki kiri. Dan kita pernah sentuh sebelum ini, membasuh kaki dalam berwuduk adalah wajib, kan? Dan basuhan yang wajib adalah sampai kepada tahap buku lali, daripada bawah sampai buku lali hendaklah kita basuh kaki kanan dengan kaki kiri. Dalam suatu riwayat, dia bermula dengan mengusap bahagian depan kepalanya, kemudian menariknya ke bahagian tengkuk, lalu dia kembalikan hingga ke tempat dia bermula. Jadi hadis Abdullah bin Zaid ni ada satu addition, satu maklumat tambahan yang tidak ada pada hadis Sayyidina Uthman sebelum ini, iaitu dia menunjukkan cara untuk mengusap kepala. Kan? Sebagaimana kita tunjukkan tadi, cara mengusap kepala dalam berwuduk adalah daripada depan hingga ke belakang dan daripada belakang
hingga ke depan. Kan? Ini disebutkan dalam hadis ini. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami dan kami mengeluarkan air kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bekas perak. Jadi riwayat yang lain ini menegaskan, menunjukkan kata para ulama adalah dibenarkan untuk berwuduk dengan menggunakan bekas perak. Kan? Kita nak gunakan hukum asalnya adalah apa sahaja bekas bejana boleh kita gunakan, baik dibuat daripada perak ataupun daripada bahan-bahan yang lain. Cuma di sana ada beberapa jenis bahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggunakannya. Sebagai contoh, utensils kan, ataupun bekas yang dibuat daripada emas ataupun daripada perak, itu dilarang, especially daripada emas, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menggunakan utensils ataupun bekas daripada emas. Jadi sebagai kita nak rumuskan, kita nak tunjuk sekali lagi cara para sahabat mengajarkan dalam hadis ini, kan, tentang cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi bila kita bandingkan antara hadis Sayyidina Uthman yang kita bahaskan pada minggu lalu dengan hadis Abdullah bin Zaid, kita dapati ada persamaan dan juga ada ekstra maklumat yang ada pada hadis ke-8 ini yang tidak ada pada hadis yang ke-7. Secara amnya, anggota-anggota yang perlu basuh adalah sama, kan, diajarkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, diajarkan juga oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Iaitu dimulakan dengan kita basuh tangan, pergelangan tangan kita 3 kali. Kemudian kita akan berkomor-komor. Kemudian kita akan masukkan air ke dalam hidung yang dipanggil sebagai istinsyaq. Kemudian kita akan keluarkan air daripada hidung dipanggil sebagai istinsyar dan juga keluarkan air daripada mulut kita. Komor-komor dengan masukkan air ke dalam hidung dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita beralih dengan kita membasuh muka kita, wajah kita sebanyak 3 kali. Kemudian kita basuh tangan kanan kita hingga ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian kita basuh tangan kiri kita hingga ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian kita sapu kepala kita. Sebagaimana diajarkan oleh Abdullah bin Zaid ini, cara sapu kepala yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada depan hingga ke belakang dan daripada belakang pergi ke depan. Kan? Dalam riwayat yang lain yang tak disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid dan juga tidak disebutkan dalam hadis Sayyidina Uthman, dalam riwayat yang lain juga ada ditambah, iaitu Nabi SAW menyapu kepala, menyapu telinganya. Kan? Menyapu telinganya. Kemudian selepas sapu telinga, adalah Nabi SAW akan beralih kepada kaki kanan, dibasuh kan, daripada bawah sampailah buku lali, kan, sebanyak 3 kali. Dan dibasuh pula kaki kiri daripada bawah sampai buku lali sebanyak 3 kali. Itu adalah cara wuduk Nabi SAW yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi bila kita bandingkan antara hadis yang ke-7 dengan hadis ke-8, bila kita bandingkan antara hadis minggu lepas dengan hadis minggu ini, bila kita bandingkan antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman Ibnu Affan radhiyallahu an dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, kita dapati ada tambahan-tambahan. Ada maklumat yang tambahan dalam hadis Abdullah bin Zaid yang kita bincangkan pada hari ini. Antara maklumat tambahan yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid, dalam hadis Abdullah bin Zaid ini dengan secara jelas, dia menunjukkan yang berkomor-komor dan beristinsyak dilakukan sebanyak 3 kali. Komor-komor kita iaitu masukkan air ke dalam hidung, dimasukkan air ke dalam mulut, kita lakukan 3 kali. Dan istinsyak iaitu masukkan air ke dalam hidung, kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi dalam hadis Abdullah bin Zaid dengan secara jelas dia mengatakan Nabi SAW melakukan perkara tersebut sebanyak 3 kali. Dan ada perbezaan sedikit tambahan, hadis Abdullah bin Zaid mengatakan yang membasuh tangannya adalah sebanyak 2 kali. Membasuh tangan adalah sebanyak 2 kali. Tadi kita dah jelaskan yang paling sempurna adalah dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali. Tapi kalau kita membasuhkan tangan 2 kali juga adalah dibenarkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Zaid dalam hadis ini. Bahkan kata para ulama, kalau kita basuh sekali pun itu adalah dibenarkan. Jadi kalau kita terperangkap dalam satu situasi yang mana air tinggal sedikit ataupun kekurangan air, bolehlah kita mengambil wuduk dengan hanya membasuh sekali sahaja anggota-anggota wuduk. Yang ketiga adalah cara mengusap kepala. Ada maklumat tambahan pada hadis Abdullah bin Zaid ini.
hadis Saidina Uthman Ibnu Affan yang kita baca pada minggu lalu, dia tidak menjelaskan bagaimana cara untuk kita mengusap kepala kita. Tetapi hadis Abdullah bin Zaid kan, dengan secara jelas dia menunjukkan cara Nabi SAW mengusap kepala adalah daripada depan kan, pergi ke belakang, dan daripada belakang kembali ke depan. Itu adalah cara mengusap kepala ditunjukkan, diajarkan oleh Abdullah bin Zaid, dan dia mengatakan dia mengambil daripada Nabi SAW. Jadi itu merupakan di antara rumusan pengajaran-pengajaran penting yang saya nak kongsi pada hari ini, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang dalam kita mengupaskan hadis yang ke-9 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Saya berpada setakat di sini. Insya-Allah kita bertemu pada sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.